Tuan Yang di-Pertua, lebih dahulu saya ingin menjelaskan bahawa berdasarkan laporan Ketua Audit Negara pada tahun 2020, hanya 42% pelajar dan program TVET di negara kita dikendalikan dan berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Dari sudut bilangan program diploma bagi bidang TVET di bawah KPT, terdapat sebanyak 299 program mewakili 37% daripada keseluruhan program diploma TVET yang ditawarkan oleh 12 kementerian atau agensi di seluruh negara. Oleh yang demikian, sebagai penjelasan, segala maklumat mengenai kebolehpasaran graduan yang saya nyatakan di sini adalah terhad kepada pengajian TVET di bawah institusi-institusi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Secara keseluruhannya, bagi tempoh 2018 sehingga 2023, jumlah graduan bidang TVET yang dilahirkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi adalah seramai 256,901 orang. Pecahan graduan ini adalah seperti berikut. Pertama, graduan Universiti Awam atau MTUN adalah seramai 71,825 orang. Manakala graduan Politeknik dan College Community adalah seramai 185,076 orang. Jumlah ini merangkumi 139,579 orang graduan Politeknik dan 45,497 orang graduan College Community. Sebelum menjawab mengenai peratusan kebolehpasaran graduan, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan kebolehpasaran graduan. Secara umumnya, ia merujuk kepada 4 kelompok graduan iaitu, pertama, mereka yang telah bekerja termasuklah mereka yang memilih sebagai usahawan. Kedua, mereka yang sedang melanjutkan pengajian. Ketiga, mereka yang sedang mengikuti kursus atau latihan peningkatan kemahiran atau sijil profesional. Dan keempat, mereka yang sedang menunggu penempatan pekerjaan semasa kajian pengesanan graduan dijalankan. Dengan menggunakan definisi tersebut, kajian pengesanan graduan yang dilakukan oleh KPT yang merekodkan kadar respon melebihi 90% menunjukkan purata kebolehpasaran graduan TVET dari Universiti Awam MTUN pada tahun 2018 hingga 2022 adalah sebanyak 91.8%. Daripada jumlah ini, 69.4% graduan telah bekerja dan dari jumlah responden yang telah bekerja ini, sebanyak 60.9% bekerja dalam bidang yang berkaitan dengan pengajian di Universiti Awam ataupun MTUN. Manakala baki 14.9% adalah graduan yang sedang melanjutkan pengajian, 3.1% lagi sedang mengikuti kursus atau latihan meningkatkan kemahiran dan 4.3% lagi sedang menunggu penempatan pekerjaan. Purata kebolehpasaran graduan Politeknik pada tahun 2018 hingga 2022 pula adalah sebanyak 94.8%, dengan peratus graduan yang telah bekerja adalah sebanyak 76.2%. Daripada jumlah responden yang telah bekerja ini, sebanyak 50% bekerja dalam bidang yang berkaitan dengan pengajian di Politeknik. Manakala baki 19.1% adalah sedang melanjutkan pengajian, 0.4% lagi sedang mengikuti kursus atau latihan meningkatkan kemahiran dan 1.5% lagi sedang menunggu penempatan pekerjaan. Seterusnya, bagi kebolehpasaran graduan College Community pada tahun 2018 hingga 2022 pula menunjukkan purata sebanyak 96.2%, dengan peratus graduan yang telah bekerja adalah sebanyak 74.8%.
Daripada jumlah responden yang bekerja ini, sebanyak 53.4% graduan telah bekerja dalam bidang yang dipelajari di college community. Manakala baki 22.3% adalah graduan yang memilih untuk melanjutkan pengajian, 0.2% lagi mengikuti kursus atau latihan meningkatkan kemahiran dan 0.4% menunggu penempatan pekerjaan. Sila Sungai Besar. Terima kasih kepada Tuan Yang Pertua, terima kasih kepada Yang Mak Menteri atas jawapan. Jadi persoalan kita pada Yang Mak Menteri, adakah statistik ini benar-benar menggambarkan keberhasilan pasaran buruh di kalangan graduan Tibet? Persoalan kita yang pertama adalah soal gaji dan upah yang sangat menghambat, sangat rendah dan ini sangat menghantui graduan-graduan Tibet kita dalam memburu peluang pekerjaan. Jadi mungkin adakah ketidaksepadanan kemahiran dan ketidakkesesuaian kelayakan dengan keperluan industri. Jadi persoalan saya, apa usaha kolaborasi kementerian dalam memartabatkan graduan Tibet ini dari segi upah dan gaji dan ia dijadikan sebagai bidang kemahiran yang diisi oleh graduan Tibet dan bukan diisi oleh warga asing di sektor-sektor tertentu. Terima kasih, Tuan Yang Pertua. Menteri. Azri Yang Dipertua, seperti yang telah saya berikan jawapan saya merangkumi perkara-perkara yang kita lakukan dan berkaitan dengan pekerja ataupun pelajar-pelajar yang dilahirkan melalui KPT. Dan seperti yang telah dikatakan, pelajar-pelajar daripada program TVET di bawah KPT meliputi dalam 42% sahaja pelajar-pelajar. Jadi apa yang kita lakukan, mungkin ada yang berlaku di luar kepada pelajar-pelajar yang tidak dikendalikan oleh institusi bawah KPT. Tetapi bagi KPT, apa yang kita sedang berikan perhatian sekarang bukan sahaja kepada soal keboleh pasaran graduan, tapi pada kali ini kita juga melihat kepada soal gaji yang diterima oleh graduan-graduan TVET yang dilahirkan oleh pihak KPT. Jadi dalam soal ini kita telah menetapkan dan memastikan supaya dilakukan sasaran peratusan graduan yang menerima gaji seboleh-bolehnya mendapat gaji premium. Dan kita definisikan gaji premium ini iaitu 4,000 ke atas sebulan. Jadi untuk makluman ahli yang berhormat, bagi graduan lepasan MTun, mereka yang sudah menerima gaji premium adalah dalam lingkungan 10%. Dan walau bagaimanapun, graduan lepasan Universiti Awam dengan gaji 2,500 ke atas adalah seramai 38%. Maknanya mereka yang mempunyai ijazah. Bagi graduan lepasan Politeknik, mereka yang sudah menerima gaji premium walaupun diploma 0.9%. Tetapi yang 2,500 ke atas adalah sebanyak 6.1%. Jadi bagi kementerian, sekarang sasaran kita bukan lagi keboleh pasaran graduan, tetapi sasaran kita ialah gaji premium. Seperti mana yang dikatakan oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Dan untuk kita pastikan ini dapat dilakukan, antaranya kita akan melakukan reformasi terutamanya kepada Politeknik. Di mana antaranya kita akan menjalin dan mempunyai hubungan kerjasama yang aktif dengan pihak industri. Dan kita akan menyediakan program-program baru yang menepati kehendak dan keperluan negara dan juga industri. Jadi itu antara usaha-usaha itu tidak mungkin akan dapat keputusan yang segera dan cepat, tetapi akan dilakukan secara berterusan, insya-Allah. Baik, saya jemput Parit Sulong. Terima kasih. Parit Sulong. Saya bangun dulu. Terima kasih Tan Sri Speaker.
Tak dinafikan bahawa GE seperti yang berhormat nyatakan di bawah KPT ini adalah sangat tinggi. Yang berhormat menyatakan bahawa GE adalah berdasarkan mereka yang menjadi usahawan, bekerja dan menunggu pekerjaan dan sebagainya. Cuma saya nak bertanya pada pihak yang berhormat, adakah Kementerian ada membuat kajian mengenai apakah GE yang dinyatakan itu berdasarkan kepada bidang pengajian graduan tersebut dan berapa peratuskah graduan TVET yang mendapat pekerjaan mengikut bidang pengajian masing-masing, dan sebab saya maklum bahawa di bawah KPT ada GITC bekerjasama bersama dengan pemain industri. Minta yang berhormat menyatakan status terkini kolaborasi strategik yang dilaksanakan bersama pemain industri untuk memastikan graduan TVET di bawah KPT ini mendapat latihan dan penempatan yang tepat. Terima kasih. Saya Menteri. Mengenai soal pendapatan yang cepat, saya ingat tadi panjang lebar saya dah jawab peratus-peratus. Mungkin baru masuk tak agaknya. Soalan dia dah jawab. Biar soalan tampin tu dan speaker. oleh kerana yang bertanya tu bekas Menteri Pendidikan, saya ingat dia benda yang dia dah tahu dia tanya pula. Jadi soalnya memang antara pihak kementerian dan institusi TVET di bawah kementerian, kita memang mempunyai hubungan yang rapat dengan pihak industri. Malah untuk makluman, ketika ini sebanyak 18,000 pihak industri mempunyai kolaborasi dengan pihak KPT, terutamanya politeknik. Dan memang kita ada wujudkan satu badan yang kita menginstitusikan kerjasama tersebut, dan insya-Allah semasa kita melancarkan reformasi program politeknik ni, kita akan turut melancarkan badan tersebut.